Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali sekali lagi kita dalam subjek Sejarah Tahun 5 Unit 3 Bahasa Melayu Warisan Negara Siri 2. Okey, bersama dengan Cikgu Hafiz, pada hari ini kita kupaskan untuk siri kedua. Jadi sebelum kita teruskan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, moleklah kita sama-sama melihat berkaitan dengan standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif. Jadi semua murid dah bersedia? Kalau dah bersedia, ayuh kita lihat berkaitan dengan standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif kita. Baiklah murid-murid, standard kandungan kita pada hari ini seperti biasa iaitu 6.3. Okey, nampak iaitu apa dia tu murid-murid? Ni bahasa Melayu. Manakala 6.3.2 menerangkan wilayah penutur bahasa Melayu di dunia. Ingat murid-murid, di dunia dah, bukan dalam negara kita dah. Kalau dalam negara Malaysia, sudah semestinya semua orang menuturkan bahasa Melayu kerana berkait rapat dengan Perlembagaan Akta 152. Okey, objektif kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, ini dia. Murid dapat di sini, tengok sini. Maaf Okey, menuturkan. Okey, lihat sini. Menerangkan wilayah penutur bahasa Melayu di dunia. Jadi objektif kita pada hari ini, kok mana pun murid-murid mesti tahu untuk terangkan wilayah penutur bahasa Melayu di dunia. Nyatakan kat mana ada, macam tu. Okey, murid dianggap berjaya jika berjaya menjelaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai warisan negara dengan contoh. Okey sebab dalam negara kita ni banyak bahasa, tetapi kenapa dijadikan warisan? Kerana penutur jati kita dari dulu zaman nenek moyang ialah penutur bahasa Melayu. Tapi di sini murid kena berjayalah menerangkan bagaimana kedudukan bahasa Melayu dan negara kita beserta contoh. Kan contoh-contohnya nanti semasa pengajaran kita berlangsung nanti, murid cuba untuk mengingati kembali topik kita sebelum ini dalam siri 1 dan kita kaitkan dengan siri kedua. Okey, baiklah murid-murid, tanpa melengahkan masa, ayuh kita lihat peta minda kita pada hari ini. Ingat lagi tak? Yang ini cikgu ada bentangkan kepada kamu dulu, iaitu ringkasan berkaitan dengan topik kita unit 3 iaitu Bahasa Melayu Warisan Negara. Yang ini susul galuh bahasa Melayu ini cikgu dah terangkan dalam siri 1. Sekarang kita sedang berada di sini siri 2, iaitu berkaitan dengan taburan wilayah penutur bahasa Melayu. Yang ini cikgu akan buatkan nanti siri 3. Kan nantikan video siri ketiga cikgu. Kemudian kita akan compile keseluruhan, maka lengkaplah pengajaran dan pembelajaran unit 3. Okey, baiklah murid-murid. Ini cikgu dah ada zoom untuk kamu. Seperti yang kamu lihat. Okey, taburan wilayah penutur bahasa Melayu sudah semestinya, ini memang common lah kan. Sudah semestinya Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand. Kalau kamu nak tahu, Selatan Thailand, Patani, Filipina. Filipina ni sudah mengunjur ke arah negeri Sabah. Dia berada di utara Sabah. Jadi mereka ada yang menuturkan bahasa Melayu. Brunei. Brunei sudah semestinya. Brunei merupakan antara negara yang berada di antara negeri Sabah dan Sarawak. Jadi mereka automatik lah kita kata penutur bahasa Melayu. Memang ada bahasa mereka yang sama dengan bahasa Malaysia. Okey, Singapura. Singapura seperti semua murid sudah maklum, berada di hujung selatan Malaysia, semenanjung Malaysia. Okey. Kemboja, Vietnam iaitu Melayu Campa, Afrika Selatan. Bagaimana boleh sampai ke Afrika Selatan? Dekat Cape Town tu. Kalau murid-murid nak tahu, pada zaman dulu-dulu orang Melayu merupakan pelayar yang sangat hebat. Mereka telah berlayar sehingga ke Afrika Selatan, Cape Town.
Memang dibuktikan ada orang yang boleh menutur bahasa Melayu. Okey, Sri Lanka. Pulau Kokos. Pulau Kokos ni berada di Australia sebenarnya, murid-murid. Kalau murid-murid lihat balik, kehidupan di Pulau Kokos ini sangat menarik kerana di situ terdapat perkampungan bahasa Melayu dan adat pengamalan Melayu diamalkan di negara Australia. Pulau Kokos ni dia macam huruf U, macam ni. Huruf U, lebih kurang. Yang menariknya di sini ialah perkampungan Melayu Pulau Kokos, dan di sini ialah perkampungan Mak Saleh. Gitu. Okey. Taiwan pun ada, Madagaskar, New Zealand, Pulau Easter, Arab Saudi, Pulau Christmas dan Australia Barat. Jadi semua ini ialah taburan wilayah penutur bahasa Melayu. We are never alone. Bahasa Inggeris pula tak baik. Kita tidak pernah bersendirian. Dalam penutur bahasa Melayu, negara penutur ni berada di serata negara. Hebat kan bahasa Melayu? Kalau mudah-mudah nak tahu, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, sudah cikgu cerita banyak kali dah, bahasa Melayu merupakan lingua franca, iaitu bahasa yang digunakan perantaraan untuk perdagangan. Sehingga pedagang-pedagang daripada India, pedagang daripada Arab, orang putih sekalipun, Portugis sebagainya, mempelajari bahasa Melayu. Serupa mereka belajar bahasa Inggeris pada zaman sekarang. Tetapi pada zaman sekarang, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan kita, bahasa rasmi kita. Bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa kedua ataupun bahasa ilmu lah. Sebab banyak rujukan kita menggunakan bahasa Inggeris. Okey, murid-murid. Jadi kita teruskan dengan peta taburan supaya kamu lebih jelas. Ini ada dalam buku teks kamu lah. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu boleh tengok lah. Okey, sebelum tu kita tengok di atas ada tak? Tengok ni. Bahasa Melayu menjadi khazanah negara yang diwarisi terkenal semenjak Kesultanan Melayu Melaka. Tengok, memang kod mana pun kita akan rujuk kembali kepada Kesultanan Melayu Melaka. Penggunaan bahasa Melayu, kita sambung baca. Penggunaan bahasa Melayu tersebar di seluruh dunia dan digunakan sebagai bahasa lingua franca. Ini yang cikgu sebut tadi. Lingua franca ni, ya murid-murid semua, merupakan bahasa antarabangsa yang digunakan pakai secara menyeluruh. Okey, kalau kita lihat, bawah ni ada peta. Okey, kita lihat peta. Jom ayuh sama-sama. Ini memanglah kamu dah kenal dah ni. Okey, kita zoom dekat kecil sini dulu. Kawasan kita. Nampak? Kan? Nampak ini Malaysia. Kita guna warna merah sikit. Lihat, ini Malaysia. Lepas tu kita ada negara lain lagi. Nampak? Indonesia di sini. Selatan Thailand berkaitan dengan Patani, Narathiwat, Songkhla, sebelah menjurus ke arah Malaysia. Sri Lanka di sini ya murid-murid. Lihat Sri Lanka, Kemboja di sini, Filipina. Jadi ini Brunei Darussalam, Pulau Kokos. Pulau Kokos ni sebenarnya dia dah termasuk dalam wilayah Australia. Kalau kamu tengok sempadan dia, Pulau Kokos ni sudah masuk dalam bahagian Australia sebenarnya. Ni Pulau Christmas pun masuk Australia, Pulau Kokos pun masuk Australia punya. Okey, kalau kau tengok Singapura di hujung ni, tu Madagaskar. Bolehlah naik kau terbang daripada Malaysia, terbang Madagaskar. Tak jauh lah kan. Kita tengok atas, ada apa lagi? Arab Saudi. Arab Saudi pun ada penutur bahasa Melayu. Ni Mekah kat sini lah. Okey, Taiwan di sini, Vietnam campur, Melayu campur, Kemboja. Jadi kamu lihatlah di peta ni, pada peta ni, inilah kawasan penutur bahasa Melayu. Lihat di sini sama tu Cape Town. Okey, kita besar sikit, alamak. Lindung cikgu pula, nampak? Di sini letaknya Cape Town. Siapa biasa tengok cerita Cape Town, memang ada penutur bahasa Melayu. Kalau siapa pernah dengar kumpulan Nasyid Raihan, mereka pernah ke Cape Town dan di sana mereka boleh menutur bahasa Melayu. Cikgu ada pernah lihatlah klip video kumpulan Raihan pergi ke
Afrika Selatan, bahagian Cape Town. Okey. Jadi begitulah taburan yang kamu dapat lihat dalam ni. Nampak tu? Bahasa perantaraan atau perhubungan antara masyarakat Lingua Franca yang digunakan lah. Hebat bahasa Melayu ni. Okey. Ini ialah sambungan. Kita ada lagi, nampak tak? Kita ada New Zealand. Dia ada serta-serta tempat yang ada menuturkan bahasa Melayu. Pulau Easter. Tu jauh di sana. Ini Australia yang murid-murid. Ini Australia. Dia sambung sebenarnya ni. Australia. Okey. Ini Australia. Australia dan ini ialah New Zealand. Okey, New Zealand dan Pulau Easter jauh di sana. Okey, jom kita baca sama-sama berkaitan dengan Francois Valentins. 1726, seorang penulis Belanda ni telah merekodkan bahasa mereka, bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut. Tengok. Tetapi juga digunakan seluruh kepulauan Melayu dan negeri-negeri di sebelah timur. Sebagai satu bahasa yang difahami mana sahaja oleh orang yang tidak ubah bahasa seperti bahasa Inggeris. Okey, maksudnya digunakan di mana-mana saja. Tu kepulauan Filipina, dan jika sekiranya awak tidak berhenti, jadi banyaklah. Jadi Francois Valentins ni dia telah menceritakan bagaimana tu 1726 seorang penulis Belanda telah merekodkan. Dia cerita bagaimana bahasa Melayu digunakan dalam bahasa penuturan. Okey. Okey, baik. Sebelum kita nak tengok kepada pengaruh bahasa lain, ni cikgu nak tunjuklah macam tadi juga, cuma dia ada warna-warna lah. Nampak Pulau Kokos di bawah ni. Okay, cikgu lindung pula. Nampak Pulau Kokos. Kemudian ada Indonesia, sama saja yang diceritakan. Tu Pulau Madagaskar ni di bawah tu. Okey. So, kita lihat pengaruh dalam bahasa asing dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu ni dia berkembang secara orang kata apa, fleksibel. Dia menyerap, dia absorb bahasa asing dan dia jadikan penggunaan dia. Sebab tu bahasa Melayu ni, kalau murid-murid nak tahu, dia bertahan lama disebabkan sifatnya fleksibel dan boleh menyerap bahasa asing. Kita boleh pinjam pakai. Okey, contohnya sekarang okey, kamu lihat. Nampak? Bahasa Sanskrit pengaruh luar, nagara jadi negara. Raja, putera, putera. Okey, ini bahasa Sanskrit, bahasa Arab pula. Solat, ustaz, akal. Nampak? Ya, ini bahasa Melayu lah. Sebelah sini bahasa Melayu. Okey, Portugis, kamisa jadi kemeja. Beranda. Beranda ni kalau macam nenek kamu ke apa, dia ada ruang kat luar, tangga kan. Sebelum turun tangga ada ruang kat luar boleh lepak-lepak, tu beranda lah. Okey, jendela. Tu Belanda pula, laci, balcony. Nampak? Jadi bahasa Inggeris, lihat tu. Ada hospital, klinik, doktor, ni normal kamu guna juga. Cina, cawan, laici. Tamil, kapal. Kapal lah. Tu ayah. Okey, ini ialah pengaruh bahasa asing dalam konteks bahasa Melayu. Jadi cikgu harap kamu sudah faham berkaitan dengan unit 3 Bahasa Melayu Warisan Negara, dan unit 3 berkaitan dengan taburan penutur bahasa Melayu. Jadi dengan itu semoga kamu kekal positif dan teruskan belajar. Okey, see ya. Assalamualaikum, salam sejahtera.